Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel Firdaus Muzamil. So kembali lagi kita dalam segmen Paranormal Series. So kali ni aku nak kongsikan satu kisah seram daripada Miss Panda yang bertajuk Perjanjian Syaitan. Aku pun rasa kedaya mencintai orang tu. So korang nak tahu siapa dia? So untuk episod ni dia ada beberapa episod. So untuk kali ni aku akan share dulu cerita episod yang pertama. Nama pemilik kisah ni ialah Izara Balkis. Umur dia 21 tahun. So dia ni membesar di sebuah rumah yang orang kaya, iaitu rumah Datuk Kamil dan juga Datin Lina sejak dia lahir. Dan anak tunggal dia, Datuk dan Datin tu Azira Lara, yang membesar dengan Balkis sebagai adik-beradik kandung. Kisah dorang Balkis dengan Izara ni masih kecil. So bila meningkat dewasa, semuanya berubah ketika dorang ni meningkat remaja. Azira Lara berubah sikap menjadi seorang yang kuat cemburu, pemarah, suka berkasar pada Balkis. Semuanya berpunca daripada rasa yang tidak puas hati disebabkan Balkis ni dilayan seperti anak dia lah, anak Datuk dan Datin tu. So si Balkis ni sedar diri yang dia hanyalah seorang anak orang gaji dan tukang kebun. Dan dia tahu perdana mak yang dia membesarkan dia sejak kecil. So sebenarnya dia seorang anak, si Balkis ni seorang anak yang sangat lemah dan dia mengidap pelbagai penyakit seperti asma sejak lahir. Kulit dia sangat-sangat sensitif dan alergi kepada banyak jenis makanan dan juga persekitaran dia. So senang cerita, dia ni mengidap eczema dan asma. Dah puas juga mak Balkis dan ayah Balkis ni mencari untuk mencegah penyakit yang dihadapi oleh Balkis, tapi semuanya tak berhasil. Tapi syukur Alhamdulillah, si Balkis dan keluarga dia diberi perlindungan oleh Datuk dan Datin. Dan bukan setakat itu saja, dia malah menanggung pembiayaan ke klinik dan ditanggung oleh kedua orang kaya tu. Pada satu hari tu, si Balkis ni kata, ikhlaskanlah hati kau, semuanya telah tertulis sesuai dengan kehendak dia dan kemampuan kita. So masih terngiang-ngiang di telinga pesanan mak yang berulang kali dia dengar sejak kecil. Dia reda, itu penting dengan menerima bahagianku dengan seikhlas hati. So dia perlu bahagialah dengan takdir yang dia terima tu. So pada satu hari tu, diorang ni berada dekat kolej. So si Izara ni pun tengking lah. Balkis dia kata, "Hoi perempuan, kau tak tahu kan? Kau tahu kan aku tak larat nak bawa beg dari tingkat 4 turun ke bawah. Kenapa kau balik cepat? Kenapa kau tak tunggu aku? Kau lupa siapa yang tanggung kau masuk kolej mahal ni?" Si Izara ni cakap macam tu dekat Balkis. So sebuah back channel dicampak di bahu Balkis dan dia tak sempat pun menjawab soalan Azira tu tadi yang bertubi-tubi, dan tiba-tiba satu tamparan meninggal di pipi Balkis ni. Dan ayah Balkis ni pun tengok dari cermin pandang belakang. So ayah dia memberi isyarat kepada Balkis supaya mendiamkan diri saja dalam keadaan situasi yang tegang tu. Memang dia diam dan tak membalas apapun. Azira pun menghempas pintu kereta dan dia pun menghendaklah, dia macam duduk dalam kereta tu dalam keadaan marah. Tu habis kelas tadi, dia berada di tingkat bawah dan bersama rakan-rakan dia yang lain. Sedangkan si Azira Lara ni berada di kelasnya di tingkat 4. So bukan si Balkis ni sengaja lupa, tapi dia cuma fikir yang si Izara ni boleh bawa beg tu sendirilah untuk naik. Dia memang tak sedar diri kan. Aku tengah hot ni, assignment aku pun kena reject banyak kali. So balik nanti aku nak kau buatkan cantik-cantik. Kalau kena reject, kau tahulah siapa nasib kau nanti. So Izara dia pun mention si Balkis ni macam tu. Dia macam nak ugut si Balkis ni. So Balkis pun jawab, "Yelah, tak apa, nanti aku buat." Dia kata macam tu. Ni Balkis pun tengok ke arah ayah dia yang masih memandang dia dengan pandangan yang agak sayu. So diorang pun terpaksa lah beralah dengan perangai Azira tu disebabkan kebaikan yang telah mak ayah Azira ni lakukan kepada diorang. So walaupun Balkis tahu dia ni anak orang gaji, tapi dia pun ada impian untuk menjadi seorang usahawan yang sangat-sangat berjaya. So supaya satu hari nanti dia dapat menjaga mak ayah dia tanpa perlu menumpang kesenangan orang lain. Sampai dekat rumah, Balkis ni ada
dengar satu suara perempuan nenek tua yang lembut, tapi dia macam manggil dia di balik pintu. So hanya jari jemarinya yang kering dan berkedut sedang memegang daun pintu. So tiba-tiba dia pun terkejutlah dengar bunyi pintu tu, menambah lagi perasaan takut dia. Dan dia pun berdebatlah dengan rasa macam tu kan. Di sebalik pintu tu siapa yang memanggil dia dengan nama penuh. Tiba-tiba dia pun menampakkan separuh wajah seorang nenek yang terpampanglah daripada belakang pintu tu, merenung dia dari jauh dengan memberi senyuman yang mengerikan. So nenek tu pun kata nenek dah lama rindukan cucu, dia kata kepada Balqis. So dia pun tanya, siapa kau? Aku terduduk sambil. So dia kata, siapa kau? Macam tengok dia kat pintu dan dia kata, siapa kau? Dia kata macam tu. So dia kata, nenek lah yang menjaga Balqis selama ni. So inilah masanya untuk nenek berjumpa dengan Balqis. Kata, tak, aku tak nak kawan dengan iblis. Dia kata macam tu kan. So dia, apa yang dia fikir masa tu, dia masih waras. Tapi yang dia kelirunya, entah dari mana datangnya nenek tua tu terbongkok-bongkok dan tiba-tiba dia tolak pintu dengan badannya yang menggeletar tu tadi. So tangan kiri dia memegang tongkat, jalan-jalan sambil mendekati Balqis. Yang paling mengejutkan dia adalah senyuman dia tu lain macam sikit lah. Dan mata dia macam hampir putih dan dia macam tak ada mata, dia macam color putih dia. So dia pun macam menakutkan lah. Dia pun kata macam ni, apa yang nenek nak? Dia Balqis tanya dalam ketakutan. So nenek tu pun jawab, nenek nak sama dengan Balqis. So nenek tua tu pun datang je dekat Balqis. Dia pun datang rapat-rapat. Dia pun tak sempat nak tolak. Tiba-tiba dia rebah dekat atas katil tu dan dia tolak. Dan nenek tu pun dekatlah dengan Balqis. Dan dia pun kata bisik ke telinga. Dan bila dia meronta kesakitan, ketakutan, dia tetap tak mampu melawan cengkaman nenek. Walaupun nenek tu dah tua, agak pelik juga. Tapi tangan dia pun panas. Dia terus tekan je tangan dia, macam pegang kuat-kuat lah tangan Balqis tu. Dia pun cuba lah tolak kiri kanan. Dia macam nak defend diri dia, tapi tak dapat. Sebab nenek tu dia pegang sangat-sangat kuat. Tiba bunyi suara nenek tu sangat-sangat kuat. Dia macam berdesing lah, macam terlalu bingit lah. Dia ada macam banyak-banyak suara lah. Dia macam 5 atau 4 suara dia bercakap serentak, tapi suara yang berlainan. Dia pun macam takut lah. Nenek tua tu pun kata, Izara Balqis, kau keturunanku, kau penyambung warisku. Dia kata macam tu kan. So Balqis pun menjerit sekuat hati. Dia kata, tidak, dia kata macam tu. Dia macam takut lah. Nenek tu pun terlepas darahnya dengan bila dengar Balqis cakap macam tu. So dia pun menyesal lah kalau Balqis tak nak dengar cakap dia. Nenek tu pun menghilangkan diri di pandangan. So tiba-tiba mak pun menolak pintu daun. Dia pun peluklah anak dia. Berulang kali lah mak dia pujuk Balqis supaya bertenang. Sebab dia macam faham je apa yang ada jadi dekat anak dia tu. Dia kata, tarik nafas Izara, lepaskan perlahan-lahan. Itu semua mainan mimpi nak. Dia kata macam tu lah. Mak dia pujuk macam tu. So dia pun kata, ini bukan mimpi mak. Saya yakin yang saya nampak itu bukan mimpi. Dia masih mempertikaikan persoalan mak dia tu tadi. So pagi tu Balqis disapa dengan lembut oleh Datuk Kamil. Dan dia pun menunggu untuk sarapan pagi bersama. Lelaki yang berusia 55 tahun ni, dia pun menongkat lagu lah sambil bercerita dengan mak yang sedang menyiapkan kopi dan susu kesukaan Datuk tu tadi. So nak dijadikan cerita, dia pun bagi salam lah dekat Datuk. Assalamualaikum Datuk, selamat pagi. Dia kata macam tu kan. Waalaikumsalam, panggil abah dia Izara. Sejak masuk 20 tahun ni, malu pula nak panggil abah. Dia kata macam tu kan. Kenapa? Datuk Kamil pun tertawa dengan gelagat si Izara ni tadi. So dia pun tersenyum lah sambil tolong mak dia menghidangkan nasi lemak sama dan sambal sotong yang ada dekat atas meja tu. Dengan nasi lemak dihiasi dengan sotong, timun dan telur mata, dia bagi dekat Datuk tu. Datuk tu pun tiba-tiba tanya kepada Izara, kata,
kenapa lebam tangan Izara ni? Tiba-tiba Datuk Kamil memegang tangan dia, dia kata macam tu kan. Dia pun tak nak bagi tahu lah apa yang terjadi sebenarnya. Mak dia pun buat tak tahu lah apa yang dia tak nampak sangat. Sebab mak dia tak nak mengeluhkan lagi keadaan bila dia perasan ada tangan dia lebam kat kanan. So dia pun kata, cepatlah makan, abang nak hantar Izara pergi klinik ni. So dia pun memandang wajah mak dia, dia mengharapkan mak dia nak berkata mak dia nak bagi tahu something lah, apa yang terjadi malam tadi lah sebenarnya. Tapi dia belum sempat dia bagi tahu, tiba-tiba Izara pun tampar muka si Balqis tu tadi. Tak tahu malu, pandai mengada-ngada dengan abah belakang aku dia macam cemburu lah dengan apa yang terjadi tu kan. So, aku akan sambung cerita ni untuk episod yang akan datang. Berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum.